tau, dalam masa yang sama, dalam keadaan kita cuba dalam ekonomi kita yang semakin baik, keadaan orang kata pelabur dah mula datang dalam negara kita, kestabilan dari segi politik, masih juga mereka cuba nak memainkan isu-isu yang tak sepatutnya dimainkan. Dan usaha untuk menjatuhkan kerajaan oleh PAS ni tak berhenti, tuan-tuan. Bagus ada orang ni. Konsisten betul bab ni. Bab dulu masa nak membantu rakyat tak ada pula dia konsisten macam ni kan. Tapi bab nak menjatuhkan kerajaan ni, terbaiklah PAS, memang terbaik. Baru-baru ni, PAS lamar UMNO, tolak pemimpin berpakat dengan DAP. PAS tidak menolak kemungkinan menghidupkan semula Muafakat Nasional dan sekali lagi bekerjasama dengan UMNO memandangkan sebahagian besar ahli akar umbi masih sayangkan gabungan itu, kata Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurut laporan portal Free Malaysia Today, ahli Parlimen Kubang Keren itu berkata, PAS sedia bersama UMNO tetapi dengan syarat tidak melibatkan pemimpin yang berpakat dengan DAP. Gagasan penyatuan ummah MN masih terbuka dan PAS bersatu dalam PN yakin ummah ini perlukan penyatuan dan muafakat. Kita perlu yakin dalaman UMNO yang masih sayangkan gagasan ini dan demikian juga PN. Bagaimanapun, kita mesti buang yang keruh, yang punya agenda peribadi sehingga mengenepikan agenda ini dan sanggup bersekongkol dengan DAP yang jelas ditentang sebelum ini, katanya. Pemimpin PAS telah memainkan naratif kononnya UMNO sedang retak dan menanti perpecahan susulan rasa tidak puas hati terhadap Presiden Parti Ahmad Zahid. Ia dikatakan berikutan keputusan hambar parti itu dalam 6 pilihan raya negeri baru-baru ini. Antara punca sokongan yang meredup itu, khususnya di kalangan pengundi Melayu, dakwa mereka adalah kerana kerjasama UMNO dalam DAP dan dalam kerajaan perpaduan sekarang. Tuan Ibrahim mendakwa sebahagian besar ahli UMNO masih sayangkan Muafakat Nasional yang wujud pada 2019 setelah BN gagal mempertahankan Putrajaya pada PRU 14. Berita baik kepada Hadi Awang. Elawan MP Culas hadiri mesyuarat mungkin dipotong. Johari Abdul memberitahu dia sedang mempertimbangkan cadangan memotong elawan ahli Dewan Rakyat yang gagal menghadiri persidangan. Dalam temu buat eksklusif dengan The Star, Speaker Dewan Rakyat itu berkata langkah tersebut boleh mengatasi isu wakil rakyat yang ponteng daripada tugas mereka. Katanya wujud gesaan agar peraturan tetap Parlimen dipinda bagi memudahkan pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Jika kamu tidak datang, sekurang-kurang untuk beberapa jam sehari, kamu tidak dapat allowance untuk hari berkenaan. Saya fikir itu adalah idea yang baik. Mereka ahli Dewan Rakyat mesti meluangkan masa tertentu di dalam Dewan sebelum layak mendapat allowance harian yang dibayar, katanya. Menurut Johari, ada setengah ahli terbabit hanya hadir di Dewan Rakyat untuk kira-kira 5 minit sebelum keluar dan tidak masuk semula untuk mengikuti sidang sedang berjalan. Johari turut menjelaskan konsep itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa yang dipengerusikannya dan membabitkan pelbagai pihak sebagai wakil, termasuk wakil dari pihak yang berlainan. Ketika ini, seorang parlimen boleh menerima allowance 400 hari untuk menghadiri sesi di parlimen. Mengikut peraturan juga, sidang memerlukan kehadiran sekurang-kurangnya 26 daripada 222 ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan sidang berjalan. Berdasarkan rekod kehadiran daripada Hansard untuk mesyuarat Dewan petang-petang ini, 97 ahli parlimen mencatat kehadiran yang sempurna dengan majoritinya adalah daripada kalangan ahli Perikatan Nasional, katanya. Bagus. Mengeluh mengenai masalah itu, Johari berkata ahli Dewan Rakyat sebagai penggugat undang-undang sepatutnya menghadiri sidang yang berjalan bagi membolehkan isu DAP pengundi sebuah kawasan dibincang dan diselesaikan. Dalam keadaan sekarang, kata Johari, dia tidak mewakili banyak kuasa untuk mengambil tindakan ke atas wakil rakyat terbabit. Bekas ahli parlimen itu menekankan platform media sosial menyaksikan ramai orang menyatakan kebimbangan mereka terhadap keculasan ahli parlimen yang kerap penting. Mereka bertanya kenapa ahli parlimen kita tidak hadir tanpa sebab, terutama sewaktu-waktu soal jawab Perdana Menteri pada setiap Selasa. Saya fikir sesi itu kehadiran Dewan Rakyat harus penuh kerana Perdana Menteri ada di sana. Pada hari Khamis pula, waktu pertanyaan menteri. Pada masa itulah ahli parlimen patut mengambil kesempatan yang menghadiri sidang Dewan Rakyat. Johari juga mengakui isu itu mengaibkan untuk dibangkitkan kerana setiap ahli parlimen sepatutnya cukup matang dan tahu tanggungjawab masing-masing. Kuduslah kepada ahli Perikatan Nasional. Tetapi yang ahli lain lah. Ketua dia, antaranya Hadi Awang, adalah orang yang paling banyak ponteng. Di samping diikuti oleh Muhyiddin Yassin. Saya tak tahu lah kenapa dia orang suka ponteng sangat. Memang ahli-ahli dia lain tu bagus. Kuduslah dekat diorang kan. Yang lain tu dalam kajian Pakatan Rapat dalam Barisan Nasional kerana mereka menteri. So banyak benda yang diorang hadiri. Okay, fine. Yang pembangkang ni, apa alasan? Menteri pun bukan, kecuali ahli parlimen. Dia orang menteri pun bukan, tak ada portfolio, tak ada apa yang diorang pegang. So apa alasan tak boleh datang? Terutama yang memegang jawatan ketua pembangkang satulah, Hamzah Zainuddin. Yang kedua, presiden-presiden parti, termasuk Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin. Ada yang bertikaikan nanti. Tadi dia kata Perikatan Nasional paling bagus. Nampaknya PH dan juga BN pun tak berekod tak apa bagus. Kan saya kata, mereka memegang jawatan menteri, jawatan timbalan menteri, portfolio tertentu. So, ada perkara yang mereka perlu lakukan.
Fine lah, tak apalah. Tetapi pembangkang ni sepatutnya 100% lah cemerlang datang. Sebab dia tak ada portfolio lain kecuali ahli parlimen. Dan yang terbaiknya tentu, bukan terbaik, dan memang daripada dulu lagi. Sekali mereka datang parlimen, RM400. Ada yang saya dengar cerita lah, ahli parlimen cerita. Dia datang, dia thumbprint. Sebab parlimen ni main thumbprint. Dia thumbprint. Dia duduk, lepas tu dia belah. Ni bukan kerajaan Ini kita cerita tentang pembangkang ni. Untuk ambil allowance tu saja. Kau pembangkang. Kau tak ada kerja apa pun selain jadi duduk situ jadi pembangkang. Tu pun kau tak boleh nak lakukan jadi pembangkang. Macam mana nak jadi kerajaan? Pelik betul lah diorang ni kan. Pelik betul. Ada. Baik, dalam masa yang sama. Ni saya kata antara orang yang tak dengar beduk lah. Saya baca Bersatu mahu dakwaan kerakyatan kepada 54,000 warga Cina disiasat. Bersatu tetap mahu SPRM menyiasat dakwaan 54,000 warga Cina dalam proses diberikan kerakyatan Malaysia. Gesaan itu dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, walaupun Menteri Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran telah pun menafikannya. Dakwaan itu muncul pertama kali di sosial media awal bulan lalu. Dakwaan itu menyebut mereka akan diberikan kerakyatan supaya menjadi pengundi DAP. Tanpa mengemukakan bukti terhadap dakwaan itu, Ketua Penerangan Bersatu Rizal Idris malam berkata, siasatan perlu dibuat terhadap Saifuddin, KDN dan juga ICPN. Now, saya nak komen. Semalam saya sebut bahawa 54,000 itu melibatkan 54,000 itu melibatkan warga Cina yang memohon. Dia bukan warga, saya silap. Saya mengaku saya tersilap sikit fakta tersebut. Dia 54,000 itu bukan warga Cina. Sebenarnya 54,000 itu total permohonan daripada semua orang, termasuklah warga negara Cina, warga lain, orang Malaysia yang tak dapat IC. Itu antara mereka. Daripada bila? Tahun 2017 sampailah tahun 2022. Okay, 2017 sampai 2022. So bila tadi dia sebut tentang Penerangan Bersatu kata ini adalah 54,000 warga Cina, yang pertama sekali dia ada bukti atau tidak? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya kata 54,000 tu bukannya warga Cina keseluruhannya. Antaranya adalah saya cerita orang Sabah, Sarawak, orang Semenanjung di mana mereka tidak ada IC. Kenapa tak ada IC? Macam-macam sebab. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan di Sabah, Sarawak. Satu kawasan mereka dilahirkan itu agak jauh. Itu yang pertama. Kedua, ibu bapa mereka dulu pun memang tak ada IC. Pernah berlaku mak bapak dia orang tak ada. Dia orang Sarawak, lahir kat Sarawak. Mak bapak dia, nenek moyang dia tak ada IC. Tapi lahir kat Sarawak. So bila mereka dah moden, dia berpindah ke bahagian pinggir bandar ataupun tak jauh dari bandar, apa yang berlaku? Anak yang mereka lahir pun tak ada IC. Sebab tak ada seorang anak. Mak bapak tak ada IC. So mereka terpaksa memohon, memukakan bukti. Saya bagi contoh. Kawan saya, adik angkat lah. Keluarga dia ni semua angkat. Adik dia diangkat daripada ibu seorang Indonesia. Dan ibu dia tu terus pergi, dia pun tak pernah jumpa mak dia. So bila dia diangkat oleh parents dia orang Malaysia, so mereka nak minta lah IC untuk anak tersebut daripada dia baby. Sekarang ni umur 22 tahun baru dapat IC. Setelah berpuluh tahun mereka battle untuk dapatkan kad pengenalan tersebut. Akhirnya umur dia 22 tahun dia dah dapat IC. Dah kahwin dah pun umur 22 tahun, dah kahwin baru dapat IC. So ini adalah salah seorang daripada 54,000 tersebut. Kita nak cerita. Dan daripada 54,000 yang di-approvekan oleh KDN pun lebih kurang 47 orang je warga China. So dia bercampur-campur sebenarnya. So soalan saya, dia ni susah apa? Dia sebenarnya dia orang tak boleh main persepsi lagi tuan-tuan. Dia orang dah tak boleh main persepsi. Dia orang dah kalah main persepsi. Dia orang tahu dia orang dah salah bila main isu tersebut. So akhirnya bila dah salah main isu tersebut, dia cerita kita terpaksa juga nak kena main dendang. Kita dah tak ada isu ni tuan-tuan. Harga barang dah makin menurun berbanding dengan harga kita. Harga minyak pun. Harga minyak RON 97, RM4.40 zaman dia memerintah. Zaman Perikatan Nasional memerintah RM4.40. Zaman sekarang RM3.37. Kalau tak silap saya, RM3. Lebih lah RM3.30 something sen. Berbanding dengan zaman dia memerintah, lagi teruk. Lagi tu harga telur tak payah cerita lah. Tapi sekurang-kurangnya harga sekarang ini kita telah berjaya menurunkan harga inflasi dan insya-Allah harga barang dah mula kita kata stable dan mula menurun. Itu yang kita nak dalam keadaan ekonomi yang kita ada sekarang ini.